Assalamualaikum. Kita sambung lagi PDPR kita pada mata pelajaran Akhlak dan Tasawuf. Murid-murid boleh buka kitab muka surat 29. Kita masih di dalam tajuk ikhlas. Ikhlas ni apa murid-murid? Ikhlas ni ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesakan diri kepada Allah Ta'ala, bukan kerana tujuan kerana makhluk. Kita buat baik kerana Allah, kita solat kerana Allah, kita belajar kerana Allah, kita menuntut ilmu kerana Allah, bukan kerana manusia. Itulah namanya ikhlas. Kita pergi kepada kelebihan ikhlas. Apa kelebihan dia? Kita tak belajar kekurangan sebab tak ada. Kita belajar kelebihan ikhlas. Suatu amalan yang dilakukan dengan ikhlas akan membawa kepada kebaikan. Di antara kelebihan ikhlas ialah, apa kelebihan dia? Yang pertama, sebagai jalan keluar dari kesulitan dunia, membebaskan diri daripada godaan syaitan. Syaitan nak goda kita, kita dapat bebaskan diri. Syaitan tak boleh goda. Yang ketiga, akan dikabulkan keinginannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya akan dimakbulkan. 4, memiliki sifat kaya diri. 5, berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada umatnya jika kita beribadah dengan ikhlas. 6, terselamat dari siksaan neraka dan tergolong penghuni syurga. Dengan ikhlas kerana Allah, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat terselamat dari siksaan api neraka dan kita akan menjadi ahli syurga selama-lamanya. Okey, yang terakhir pada muka surat 30, ikhlas yang terakhir. Okey, kita akan menceritakan sebuah kisah 3 orang sahabat. Dia ikhlas kerana Allah Ta'ala. Apa akan jadi? Okey, kisah 3 orang sahabat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita baca dan kita fahamkan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mengisahkan 3 orang pemuda yang bermusafir, yang berjalan jauh ni, yang musafir, bertujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia berjalan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam perjalanan, hujan turun sangat lebat. Lalu mereka pun berlindung dalam sebuah gua. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Lalu dia berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba sebuah batu yang sangat besar jatuh dan menutupi pintu gua. Tiba-tiba ada batu besar jatuh. Tertutuplah gua itu. Tak boleh keluarlah ketiga-tiga pemuda itu. Ketiga-tiga pemuda itu akhirnya terkurung dan tidak dapat keluar. Jadi apa jadi? 3 orang kat dalam gua tu. Kita baca. Mereka kemudian bergilir-gilir berdoa dan bertawassul dengan amal soleh sambil menceritakan amal kebajikan. Tawassul tu boleh baca kat sini, info. Amal kebajikan yang telah mereka kerjakan dan memohon agar Allah menolong melepaskan mereka dari gua itu. Dia masing-masing ada 3 orang ni semua baik. Alhamdulillah. Semuanya pernah berbuat baik. Lepas tu, dia berdoalah kepada Allah untuk melepaskan diri mereka daripada gua itu dengan berdoa dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Lelaki pertama menceritakan bahawa dia telah memberi khidmat sepenuhnya kepada ibu bapanya yang tua dengan mengutamakan mereka daripada anak dan isteri sendiri. Dia telah memberi khidmat sepenuhnya kepada ibu bapanya yang tua. Dia utamakan ibu bapanya. Lelaki yang kedua pula, dia buat apa? Lelaki kedua pula telah memaksa sepupu perempuannya berzina ketika gadis itu memerlukan bantuannya.
Sepupu dia perlukan bantuan. Lepas tu lelaki ni pula suruh berzina. Tetapi niat jahatnya itu dibatalkan sesudah dia mendengar gadis itu berkata, takutlah kamu kepada Allah. Sepupu dia ni cakap dengan dia ni, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia pergi meninggalkan gadis itu. Lepas tu lelaki tu bertaubatlah, dia terus tinggalkan perempuan itu. Lelaki kedua dah, lelaki ketiga pula apa ceritanya? Lelaki ketiga menceritakan bahawa seorang pekerjanya telah pergi tanpa menerima upah. Dia ada pekerja, tapi pekerjanya pergi, tak ambil upah pun. Dia tidak hanya menyimpan upah tersebut, malah dengan duit itu dibelikan ternakan hingga berkembang biak. Pekerja ni tak ambil upah, dia pergi, tak ambil upah. Lepas tu, macam mana dengan duit upah tu? Duit upah tu, dia yang lelaki ketiga ni belilah haiwan ternakan. Sampailah beranak pinak. Beberapa ketika pekerjanya muncul semula meminta upahnya yang dahulu. Pekerjanya ni ingat balik pula upahnya yang dulu dia tak ambil tu. Lepas tu, yang lelaki ketiga ni buat apa? Dia pun menyerahkan upahnya dan semua ternakan tersebut kepada pekerjanya. Bukan setakat upah dia bagi tu. Dengan haiwan-haiwan ternakan pun dia bagi. Sebab dengan duit itulah dia beli haiwan ternakan. Beranak pinak dah. Semua amalan baik yang mereka lakukan adalah semata-mata mencari keredaan dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itulah kelebihannya. Terbuktilah amalan mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Allah mentakdirkan batu besar itu bergerak dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua tersebut dengan selamat. Dia dah cerita dah semua kebaikan-kebaikan dia dan berdoa kepada Allah dan bertawasul apa kebaikan yang dia buat. Jadi batu besar itu tergalih dan bolehlah 3 pemuda itu keluar daripada gua. Selamatlah dia. Itulah antara kelebihan ikhlas. Kita kalau buat sesuatu perkara mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Menuntut ilmu mesti ikhlas, bukan sebab orang, bukan sebab nak periksa. Menuntut ilmu kerana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sila buat tugasan di dalam Al-Bayan. Assalamualaikum.